Bab 3. Puteri Nila Pancadi ke Singapura. Puteri Nila Pancadi adalah anak Raja Jambuga Rama Maduliar, seorang raja di benua Keling. Beliau telah dipinang oleh Seri Tribuana untuk anaknya Raja Kecil Besar. Raja Rama Maduliar telah menghantarkan puterinya itu ke Tamasek untuk dikahwini oleh Raja Kecil Besar. Hasil dari perkahwinan tersebut lahirlah Raja Muda yang kemudiannya dikenali sebagai Paduka Seri Maharaja. Raja Jambuga Rama Maduliar yang memerintah negeri Bijaya negara di benua Keling mempunyai seorang puteri yang bernama Tuan Puteri Nila Pancadi. Raja Singapura iaitu Seri Tribuana pula mempunyai dua orang putera yang bernama Raja Kecil Besar dan Raja Kecil Muda. Berita tentang kecantikan Nila Pancadi telah menarik minat Seri Tribuana. Baginda ingin menjodohkan putera baginda Raja Kecil Besar dengan Tuan Puteri Nila Pancadi. Justeru itu satu rombongan peminangan dihantar ke benua Keling. Akhirnya rombongan dari benua Keling telah datang ke Singapura dan berlangsunglah perkahwinan antara Raja Kecil Besar dengan Tuan Puteri Nila Pancadi. Raja Kecil Muda pula telah dikahwinkan dengan cucu demang lebar daun yang bernama Radin Lasmipuri. Raja dan Bendahara adik-beradik. Mereka ialah anak-anak Seri Tribuana iaitu Raja Kecil Besar dan Raja Kecil Muda. Raja Kecil Besar menjadi raja bergelas Paduka Seri Pikrama Wira dan Raja Kecil Muda menjadi bendahara bergelas Tun Pepatih Pemuka Berjajar. Setelah Seri Tribuana mangkat, Raja Kecil Besar ditabarkan sebagai Raja Singapura dengan memakai gelaran Paduka Seri Pikrama Wira. Baginda kemudiannya telah melantik Adinda Baginda, Raja Kecil Muda sebagai bendahara dengan gelaran Tun Pepatih Pemuka Berjajar. Oleh itu, peneraju Singapura terdiri daripada adik-beradik. Cucu demang lebar daun pula telah dilantik menjadi Perdana Menteri dengan gelaran Tun Pepatih Pemuka Berjagar. Tidak lama kemudian, Paduka Seri Pikrama Wira mendapat seorang putera yang dinamakan Baginda Raja Muda. Peristiwa Tata dan Menarah Kepala Budak. Betara Majapahit telah menghantar hadiah Tata yang bergulung ke Tamasek untuk menunjukkan di Majapahit adanya tukang kayu yang mahir. Tata ini ditafsirkan oleh Paduka Seri Pikrama Wira sebagai subang. Betara Majapahit dianggap cuba menghinanya sama seperti seorang perempuan. Untuk membalas hadiah itu, dia menyuruh cedum pawang antan menarah kepala budak dengan beliung kalang. Beliung kalang itu dihantarkan ke Majapahit. Betara Majapahit pula menyangkakan Raja Singapura mahu menarah kepalanya. Akibatnya, berlakulah peperangan antara Majapahit dan Singapura. Badang beroleh gagah. Badang tinggal di Kampung Sayung. Badang merupakan seorang hamba dengan melakukan kerja-kerja di hutan dan menahan luka. Pada satu hari, luka yang ditahan tidak mengena. Apabila diintip, terdapat hantu yang telah memakan ikah dari luka tersebut. Setelah ditangkap, dan hantu berjanji akan menunaikan semua permintaan Badang dan Badang meminta untuk menjadi gagah. Syaratnya ialah dengan memakan muntah Badang. Selepas memakan muntah Badang, Badang menjadi luar biasa. Oleh itu, apabila Badang menjadi luar biasa, pohon sebesar 2/3 pemeluk dapat dicabut. Dia dapat membersihkan hutan dengan sekejap. Akhirnya, tuannya menjadi kaya dan melepaskan Badang. Seterusnya, kegagahan Badang diuji. Raja di benua Keling telah menghantar pahlawan yang tergagah untuk menandingi kegagahan Badang. Pahlawan itu bernama Nadi Bijabiara. Taruhannya ialah barangan 7 kapal. Dalam pertandingan itu, mereka disuruh bergusti. Badang berjaya menewaskan Nadi Bijabiara itu. Mereka juga bertanding mengangkat batu. Nadi Bijabiara hanya berdaya mengangkat separas lutut. Oleh Badang, batu itu diangkat, dilambung-lambung dan dilontarkannya ke kuala.
Raja Perlak pula telah menghantar pahlawannya yang bernama Benderang untuk mengalahkan Badang. Sebelum pertandingan diadakan, Badang terlebih dahulu meminta untuk menguji Benderang dalam majlis makan malam. Badang telah menindih paha bendera dan bendera tidak mampu mengangkatnya. Badang pula berjaya mengangkat pahanya bila disesak oleh Benderang. Tidak lama kemudian, Badang telah mati dan ditanam di buru. Batu nisannya dikirimkan oleh Raja Benua Keling. Bila Paduka Seri Wikrama meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Damya Raja dan bergelar Paduka Seri Maharaja. Dia berkahwin dengan Damya puteri anak Tun Pepatih Pemuda Berjajar. Dari perkahwinan itu, lahirnya pula Raja Iskandar Shah. Seterusnya, mula kedatangan Islam ke alam Melayu. Merah Silu dan Merah Cangga tinggal di Gunung Sengkuang. Merah Silu kerjanya menahan luka tetapi asyik terkencing cacing gelang sahaja. Kerana terlalu marah, cacing itu direbus. Nasibnya baik, cacing gelang telah bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak. Bila Merah Cangga mendengar adiknya dikatakan makan cacing gelang, dia mahu membunuh saudaranya itu. Merah Silu melahirkan dirinya ke rimba Jurun. Satu hari, Merah Silu pergi berburu. Anjingnya si Pasai telah menemui seekor semut besar. Semut besar itu telah ditangkap oleh Merah Silu dan dimakannya. Tempat itu dibersihkan dan dinamakan Samudra yang bererti semut besar. Negeri Samudra itu telah terkenal hingga ke Mekah. Sultan Malikul Mansur pula dirajakan di Samudra dengan menterinya Sidi Ali Yauddin Din. Sebelum meninggal dunia, Sultan Malikul Saleh sempat berwasiat kepada kedua anak dan menteri-menterinya supaya jangan tamak harta orang. Jangan inginkan isteri hamba kamu dan hendaklah hidup bermuafakat. Raja Pasai atau dikenali sebagai Malikul Tahir yang menjadi pemerintah negara Pasai pada ketika itu dengan atas nasihat dan bimbingan seorang ulama yang bernama Sidi Riyatuddin yang menjadikan negara Pasai sebuah negara yang maju dan masyhur pada ketika itu. Disebabkan negara Pasai yang berkembang pesat pada ketika itu, maka kebesaran negara Pasai dapat diketahui oleh seorang raja yang bernama Syahrul Nuri daripada Siam. Selepas diketahui tentang kerajaan Pasai, Raja Syahrul Nuri telah menghantar segerombolan pahlawan ke Pasai untuk menangkap Malikul Tahir. Pahlawan yang dihantar oleh Raja Syahrul Nuri ialah bernama Awi Dicu dengan dimasukkan ke dalam tong-tong yang kononnya berisikan hadiah yang dibawa ke balai penghadapan untuk dipersembahkan kepada Raja. Setelah tong itu sampai di hadapan Raja, para hulu balang Siam terus keluar dari tong dan terus menangkap Malikul Tahir di negaranya sendiri iaitu negara Pasai. Setelah Malikul Tahir berjaya ditangkap, baginda dibawa ke Siam dan di Siam baginda telah dijadikan seorang gembala ayam di istana. Setelah penangkapan Sultan Malikul Tahir berlaku, Sidi Ali Gatuddin telah mencari jalan untuk membawa baginda pulang dan akhirnya Sultan Malikul Tahir berjaya diselamatkan oleh Sidi Ali Gatuddin dan telah dibawa pulang ke negara asalnya iaitu negara Pasai. Pada satu ketika, Sultan Malikul Mansur daripada Samudra telah melawat negara Pasai. Baginda telah pergi ke istana Sultan Malikul Tahir sewaktu ketiadaan Sultan Malikul Tahir di Pasai walaupun dilarang oleh Sidi Asma Yaumiddin. Setelah Sultan Malikul Mansur telah sampai di Pasai, baginda telah mengambil seorang dayang istana Sultan Malikul Tahir dan dibawa pulang ke Samudra. Peristiwa ini telah menimbulkan satu perasaan marah daripada Sultan Malikul Tahir terhadap Sultan Malikul Mansur. Setelah Sultan Malikul Tahir pulang ke Pasai dari Siam, baginda telah menjemput Sultan Malikul Mansur ke istana untuk majlis berkatan anaknya. Setelah Sultan Malikul Mansur tiba di Pasai, beliau telah ditangkap dan dibuang ke Manjung. Penasihat Sultan Malikul Mansur pula telah dibunuh dan dikebumikan di Padang Maya. Selepas 3 tahun, Sultan Malikul Tahir telah menyesal atas perbuatannya itu. Selepas Sultan Malikul Tahir menyesal atas perbuatannya tersebut, baginda telah memanggil Sultan Malikul Mansur untuk kembali ke Pasai. Dalam perjalanan Sultan Malikul Mansur untuk ke Pasai, Sultan Malikul Mansur telah menginggah di Padang Maya. Semasa baginda di sisi kubur Sidi Asma Yaumiddin, baginda telah mengambil air sembahyang dan terus menunaikan solat.
Setelah siap menunaikan solat, baginda terus berbaring lalu ia meninggal dunia di sisi perkuburan Sidi Asma Yaumiddin. Apabila perkara ini diketahui oleh Sultan Malikut Tahir, baginda amat sedih dan kembali ke Pasai. Akhirnya Sultan Malikut Tahir menurunkan tahta dan melantik anaknya sebagai Raja Pasai, iaitu Raja Ahmad.